Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi kita dalam rancangan kisah seram netizen. Jadi pertamanya aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang masih lagi sudi untuk menonton video aku ni di channel YouTube aku. Dan seperti semua sedia maklum, dan jika masih ada yang baru first time mendengar kisah seram netizen ni, kisah seram netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram berdasarkan pengalaman sebenar yang dialami oleh para netizen. Cerita-cerita seram ini dikirimkan oleh para netizen melalui email aku dan juga ada yang melalui Facebook aku. Jadi kepada sesiapa yang nak menghantar cerita seram korang kepada aku, korang boleh hantar melalui email dengan menggunakan alamat email yang aku letakkan di ruangan description, dan korang juga boleh hantar melalui Facebook dengan klik link Facebook aku yang aku letakkan dalam ruangan description. Jadi perkongsian untuk kisah seram netizen kali ini, aku ada dua cerita yang aku nak kongsikan kepada korang semua. Satu dihantar melalui email dan satu lagi cerita yang dikongsikan di ruangan komen Facebook aku lah. Okay, cerita yang pertama ni datang daripada seorang gadis yang bernama Juni melalui email, bercerita tentang penampakan pertama kalinya dia ternampak toyol di rumahnya. Jadi ayuh kita sama-sama dengarkan cerita yang dikongsikan oleh Juni ini. Sebelum ni kat rumah saya, bila waktu malam je, kadang masa tengah tidur, saya selalu terdengar bunyi macam orang tengah cari barang kat almari. Lepas tu esok pagi, mak saya mesti mengadu ada barang dia yang hilang. Saya ni bukan jenis tidur mati. Telinga saya cepat je tangkap kalau ada bunyi walaupun perlahan. Sehinggalah satu hari tu, saya jumpa sebab kenapa barang mak saya hilang. Masa tu saya baru je nak masuk tidur. Waktu pun dah lewat. Saya tidur lewat sebab gigih siapkan kerja. Jam pada waktu tu menunjukkan pukul 2 pagi. Saya ni biasanya pukul 11 malam saya dah tidur. Mak saya tidur berseorangan di bilik sebab ayah dah lama meninggal. Mak selalu tidur dengan pintu terbuka sedikit sebab dia nak benarkan sedikit cahaya dari lampu dapur masuk ke dalam bilik dia. Bilik mak ni dia berada pada laluan yang bertentangan dengan dapur. Maksudnya lalu kalau buka je pintu bilik mak, terus boleh nampak dapur lah. Okay, sebab mak dia kalau dia nak tidur, dia tak selesa kalau bilik dia terlalu gelap. Saya pula sebelum tidur tu, saya nak pergi ke toilet untuk buang apa-apa yang patut lah. Masa saya baru je keluar bilik, saya terdengar bunyi bising dari bilik mak. Bunyi tu macam bunyi orang tengah cari barang dalam almari. Saya pelik. Saya syak masa tu mak saya mungkin dah bangun tidur dan dia cari barang. Untuk kepastian, saya pun pergilah ke bilik mak dan terlupa langsung nak ke toilet. Sampai kat depan bilik mak, saya pun tolak pintu perlahan. Untuk bagi ruang, saya mengintai di dalam. Masa tu saya nampak mak. Mak elok je terbaring, tidur pun lena, dan siap terdengar bunyi dengkur mak walaupun perlahan. Jadi masa tu saya pun dah rasa pelik. Kalau mak tengah tidur, siapa pula yang selongkar barang dalam almari? Dan kemudian pada masa tu, masa saya tengah pandang mak saya dengar lagi bunyi orang tengah cari sesuatu dalam almari. Rumah saya ni tinggal mak saya dengan saya je. Orang lain tak ada. Sebab saya yang bongsu. Atas saya ada abang dan kakak. Dua-dua dah berumah tangga dan tinggal di rumah masing-masing. Jadi masa tu saya pun bukalah pintu seluas-luasnya. Dan ketika itulah saya terkejut. Sangat terkejut. Sebab dengan bantuan cahaya dari lampu dapur, dalam samar-samar saya nampak ada susuk tubuh seperti budak kecil
sedang mencari sesuatu dalam almari mak saya. Memang nampak dia punya kelakuan tu tengah selongkar barang tu. Saya jadi kaget dan saya tak boleh nak cakap apa-apa masa tu. Saya hanya cuma dapat memandang tepat ke arah makhluk yang macam budak kecil tu. Kemudian makhluk tu dia macam menyedari yang saya ada di belakang dia. Dengan pantas dia pun menoleh ke arah saya dan secara serta-merta dia terus hilangkan diri macam tu saja. Macam asap dia hilang. Saya tersedar pun bila mak saya panggil nama saya. Mak kata dia panggil saya banyak kali, tapi saya tak sedar. Mak tanya kenapa datang bilik mak. Masa tu saya pun ceritakan apa yang saya nampak. Mak syak ada orang hantar toyol ke rumah mak untuk dapatkan sesuatu. Mak tahu ada orang dengki dengan apa yang mak miliki. Mak saya ni bukanlah orang kaya, tapi mak memang ada barang-barang berharga yang diwarisi daripada nenek. Mungkin orang tu cemburu dengan mak, lalu melakukan perkara syirik dengan meminta bantuan toyol untuk mencuri barang-barang mak. Mungkin kisah saya ni tak berapa seram, tapi itulah pengalaman pertama saya nampak makhluk halus seperti toyol. Mujo juga tak kena serang dengan toyol tu. So itulah dia perkongsian daripada Juni tentang penampakan pertama kalinya dia ternampak toyol. Tapi itulah nasib baik toyol tu tak serang dia. Dan memang kita dapat, orang kata dah sedia maklum, toyol ni memang kerja dia ialah untuk kata apa, ditugaskan untuk mencuri ataupun mengambil barang-barang di rumah orang lain ataupun mana-mana tempat lah. Okay. Tapi itulah, nak jaga toyol ni bukan senang. Dia adalah benda-benda yang kita kena bagi dia makan. Yang salah satu yang aku tahu ialah kita macam kena bagi darah kita kepada dia sebagai sumber makanan dia. Apa-apa pun, terima kasih kepada Juni sebab sudi kongsikan kisah dia pertama kali ternampak toyol. Alright, okay, sekarang ni kita akan bersambung dengan kisah yang kedua. Okay, kisah ni telah dikongsikan di ruangan komen Facebook aku daripada seorang gadis yang bernama Farah. Okay, ini berkenaan dengan pengalamannya yang diganggu semasa dia membawa kereta pulang ke kampung halamannya. Okay, jadi jom kita sama-sama mendengar kisah yang dikongsikan oleh Farah. Pada tahun 2019, saya merupakan pelajar di sebuah universiti di Pahang. Perkara ini terjadi semasa saya dalam perjalanan pulang ke kampung saya di Melaka. Selalunya, perjalanan dari Pahang ke Melaka akan mengambil masa 3 hingga 4 jam. Kejadian ini betul-betul berlaku pada hari Khamis malam Jumaat dalam sekitar pukul 9.30 malam. Saya masih boleh ingat detail kejadian ini kerana kejadian ini tidak dapat saya lupakan sehingga sekarang. Pada waktu itu saya memandu sendirian pada waktu malam. Sepanjang perjalanan saya dari universiti sampai ke Simpang Bahau Kuantan, jalan raya dipenuhi dengan kenderaan. Jadi saya pun meneruskan perjalanan saya seperti biasa ke Segamat. Tetapi apabila saya melepasi Simpang Bahau, dengan secara tiba-tiba keadaan jalan terus menjadi gelap gelita tanpa sebarang cahaya dari lampu jalan, dan kereta yang memenuhi jalan tadi sekelip mata hilang begitu saja. Tanpa menoleh kiri atau kanan, saya meneruskan perjalanan. Sehinggalah sampai di satu kawasan ni, hati saya semakin gelisah kerana tiada satu kereta di kedua-dua belah jalan. Keadaan semakin gelap. Lampu kereta saya juga tidak mampu menerangi kegelapan itu.
Saya pun ambil keputusan untuk membesarkan sikit suara di radio untuk menghilangkan rasa sunyi. Saat tangan saya sibuk memutar button volume di radio, satu hembusan kedengaran. Kemudian ia dituruti dengan tamparan yang sangat kuat yang terkena pada telinga kanan saya. Saya meraung kesakitan pada waktu itu. Pada saat itu, badan saya mula menggigil dan berpeluh-peluh. Tapi, kaki saya tetap menekan pedal minyak. Kereta saya tidak bergerak laju walaupun saya menekan kuat pedal minyak. Radio yang kuat tadi pun tiba-tiba kembali perlahan. Pada ketika itu, saya dapat merasakan seolah-olah ada seseorang di dalam kereta bersama-sama dengan saya. Hati saya semakin gelisah dan ketakutan. Keadaan menjadi semakin pelik apabila kawasan yang biasa saya lalui sepatutnya ada rumah-rumah. Tapi ketika itu, saya tak nampak apa-apa pun. Semuanya gelap gelita. Saya merasakan perjalanan itu sangat lama, seperti saya melalui jalan yang sama sepanjang malam itu. Sepanjang perjalanan, mulut saya hanya mampu membaca ayat kursi, sehingga saya ternampak signboard tertulis Chinese. Dan dengan secara tiba-tiba, ada sebuah kereta Myvi di belakang kereta saya memberi lampu tinggi berkali-kali, dan dia mengikut rapat kereta saya sehingga sampai ke Segamat. Sampai sekarang, saya tidak pasti apa sebenarnya yang telah berlaku. Telinga saya sehingga esoknya masih terasa sakit. Apa yang kereta Myvi itu nampak pun saya tidak pasti. Tapi terima kasih kepada pemandu Myvi itu sebab sudi ikut kereta saya sampai ke Segamat. Yang penting saya selamat sampai ke rumah. So itulah dia perkongsian daripada saudari Farah berkenaan dengan pengalamannya kena ganggu masa dalam perjalanan balik dari Pahang ke Melaka. Dan gangguan ni berlaku sebaik sahaja dia melepasi jalan Simpang Bahau Kuantan. So aku pun tak pasti macam mana sebenarnya keadaan jalan ni kat sini sebab aku tak pernah lalu kat situ. Tapi pengalaman yang dialami oleh Farah ni memang seram juga walaupun dia tak nampak benda tu, tapi benda tu dah sentuh dia, tampar dia, hembus dia. Kemudian Farah dapat merasai ada orang kat belakang dia. So memang kata macam ada risiko lah untuk kita memandu sendirian pada waktu malam kan. Mungkin satu risiko kemalangan boleh jadi, dan risiko gangguan-gangguan benda macam ni lah. So elok lah bila kita waktu malam kita drive seorang-seorang, kita rajin-rajin lah orang kata membaca surah-surah yang boleh melindungi diri kita ataupun doa-doa yang sesuai lah. Okay, so aku rasa setakat tu saja perkongsian aku untuk hari ni. Kalau korang suka dengar apa yang aku kongsikan ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng juga untuk mendapat notifikasi. Dan kalau korang ada cerita seram yang nak dikongsikan kepada aku, boleh hantar cerita seram korang melalui email. Okay, aku ada letak address email aku dekat bawah, ataupun boleh hantar melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku kat bawah. Alright, okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam kisah seram netizen pada minggu hadapan. Setakat itu saja perkongsian daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.